Berapa sejam dah? Kita hanya ada masa lebih kurang 60 minit lagi. Soalan pertama, apakah perbezaan azab alam barzakh, padang mahsyar dan neraka? Na'udzubillah min zalik. Dia tanya azab ni kesakitan. Dalam kubur lagu mana azabnya, padang mahsyar lagu mana, akhiratnya, dalam neraka lagu mana? Jawabnya, kata ulama ahli sunnah wal jamaah, azab yang paling pedih dalam neraka. Na'udzubillah. Kalau kita ni beramal dengan amalan ahli neraka, nak umpamanya kita minum arak, kita pernah berjudi, kita pernah berzina, kita pernah tipu orang, dengar cerita neraka, katalah na'udzubillahi min zalik, aku berlindung denganmu ya Allah daripada neraka, kerana kita sudah layak masuk neraka. Orang yang layak masuk neraka, bila dia ingat kebesaran Allah, Allah beri keampunan kepada dia. Faham? Allah dah heran kita banyak dosa. Allah heran kenapa kita tak boleh balik kepada dia dengan mengucap istighfar. Ingatlah, 10 kali lepas bangun tidur, 10 kali lepas solat maghrib, subuh, 10 kali lepas solat zuhur, 10 kali asar, 10 kali maghrib, 10 kali isyak, 10 kali sebelum tidur, 70 kali sehari minta ampun kepada Allah. Ayuhan nas, fa inni atubu ilaih. Aku taubat kepada Tuhanku wahai manusia. Fi yaumin wa lailin, sehari semalam kata Rasulullah, 70 marrah, 70 kali. Au kama qala. Jadi hak paling berat sekali dalam neraka. Nah, dalam kubur, di padang mahsyar. Semuanya ada datang dalam Quran, dalam hadis. Kita nak cerita satu persatu panjang. Kerana soalan seperti ini boleh dijadikan tajuk tazkirah ataupun ceramah. Walhasilnya, memang tidak ada bandingnya balasan azab Allah yang paling berat. Nampak? Allah berfirman dalam Quran, wa'lamu anna azabillahi syadid. Sesungguhnya ketahuilah bahawasanya pembalasan Allah Ta'ala itu sangatlah bersangatan pada hari kiamat. Apakah hukum zakat pendapatan? Zaman Rasulullah tak ada pun zakat pendapatan. Zakat pendapatan dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali tidak ada. Walau bagaimanapun, kata ulama-ulama, apabila kita bayar zakat pendapatan, maka tak payah bayar cukai pendapatan, maka lebih baik bayar zakat pendapatan. Kerana zakat diagihkan kepada orang-orang Islam sahaja. Soalan seterusnya, kawan saya tertidur sebelum solat Jumaat. Bila terjaga dia tidur, dia terus masjid, dan ketika itu imam sudah habis rakaat pertama. Kawan saya tadi hanya sempat berimam solat Jumaat rakaat kedua. Yang peliknya, dia meneruskan solat hingga cukup 4 rakaat pertimbangan zuhur. Adakah tindakannya itu betul, ataupun seharusnya ditambah 1 rakaat saja seperti solat Jumaat? Tolong penjelasan. Terima kasih. Kawan dia hari Jumaat tertidur sampai lewat pergi sembahyang Jumaat. Tak? Tertidur ni biasalah. Dia soalan-soalan gitulah, hak pengalaman kita. Kalau hak dak molek tertidur ke apa ke, kawan dia. Kalau hak molek dia. Biasalah gitu. Kawan saya tak bangun subuh. Kawan mung ke mung dah. Jadi dah dia pergi sembahyang, tu imam rakaat kedua. Jadi bila tu imam salam, dia tambah 4 rakaat. Betul ke tak? Dengar molek. Dalam pendapat yang muktamad mazhab Syafi'i, bila kita sempat 1 rakaat sembahyang Jumaat, maka dapat Jumaat, tambah 1 rakaat saja. Tak sempat 1 rakaat, maka tambah 4 rakaat. Jadi dia mari di rakaat kedua masa mana imam telah angkat sami Allahu liman hamidah, dia baru sapa Allahu akbar. Dapat tak Jumaat? Tak dapat, teruskan sembahyang bersama imam 4 rakaat. Faham tak? Tapi kalau dia sempat Allahu akbar, dia pun rakaat, baru tak imam sami Allahu liman hamidah, dapat 1 rakaat, tambah 1 sahaja. Sebab tu sunat imam tunggulah orang yang baru mari dalam rakaat dan dalam tayat akhir sebelum salam. Faham tak? Jadi kalau kita tengah rakaat, orang baru mari, imam lambat sikit tak apa,
tambah sikit dia punya tasbih. Walaupun 3 kali dah. Pasal kawan ni si pulang ada sebelakang, baru nak takbir, jangan akak lagi. Nah, kita tambah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, supaya dia sempat Allahu akbar dan rakaat sama kita. Nah, dia panggil ta'awanu alal birri wat taqwa, kata ulama. Tapi jangan lama sangat. Tu imam tengah mayang, nampak kawan baru turun bagi tangga pelik. Tunggu dah dalam rokok. Faham tak? Ada oleh pasal kroni dia. Tapi makmum pula kena reti. Kadang-kadang tu imam tunggu dalam rokok, nak suruh dia dang, dia mari dia tak takbir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini masalah. Tak ada politik di dalam semayang, tak pandai nak mikir. Tak ada dah benda-benda itu, sosial itu tak ada dah. Orang duk tunggu tu. Terus takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Nak supaya orang cepat nak selesai akad kepala. Nak ni dah lah tu. Kadang-kadang tak baca tu, dia mari tu, orang tengah tunggu tu imam kata, "Tak apa, aku tunggu mu kejap." Nak dia pergi buka kain kilas semula. Padahal kemah dah. Dekat tabiat. Nak haji hak buka cerokok tengok cek. Tu imam pak gerah kat datang. Nampak? Ni masalah. Kalau orang Terengganu lah. Nak orang Terengganu dia datang tak mau, dia bahasa manja. Kalau sini marah dah orang. Nak Terengganu biasa. Kalau baik. Nak jumpa lama kawan dia lama tak mari. Dok. Waalaikumsalam. Mari dua lama sungguh dok tengok Natal ni. Terengganu. Tahu tak? Itu jadi nak buat kan kita tak reti nak tukar sini. Nak manja sini tak pandai. Manja hak Terengganu. Kau kan lambat anima ni. Nak kata kau putih. Nak. Kadang-kadang selacor lidah kau. Jangan marah Siapa suruh jepuk? Apa hukum bunuh tikus? Dia selalu kacau bini saya. Agak ni. Apa? Baik. Masalah kacau tak kacau, Nabi pesan boleh bunuh. Kata setengah ulama, boleh itu makna sunat bunuh haiwan perosak. Jadi kalau haiwan jenis perosak, sunat bunuh atau harus bunuh, tidak berdosa. Cuma ingat Nabi kata iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu dibenarkan membunuh, maka bunuhlah cara yang baik. Jangan seksa tikus. Contoh tikus yang jenis kerik, tiko-tiko, kekah apa benda tudung saji nak. Merosak tak? Rosak. Maka bunuh cara baik. Qiyas dengan hadis bunuh cicak. Siapa katak cicak sekali katak mampu dapat 100 pahala. Katak 2 kali baru mampu 70. Menunjukkan katak. Tak sanggup nak katak kita jenis siang pada binatang dapat dah takak tikus ni. Pergi buang dalam hutang. Dah mudah sanggup nak bunuh. Faham tak? Jangan selang dalam air. Ada tu lah walaupun dia tu haiwan perosak, dia letak minyak petrol. Letak minyak petrol dalam sarang tu, dia ponceh api. Dia berbuka sarang. Tikus pun lari. Dia panggil bunga api terbang. Faham tak? Hukumnya berdosa besar buat gitu. Azab binatang dengan api tak boleh. Faham? Ada pula giwak gitu. Jadi ada, bukan bila sebut tikus sunat bunuh, tak. Ada tikus yang baik. Dia jenis tidak merosak, tidak sunat bunuh. Nampak? Binatang macam rimau, kita jumpa rimau tak? Jenis makan orang, sunat bunuh. Tapi dah duduk dalam rumah kita. Jenis tikus, hak jenis baik. Tikus benda? Hamster. Tu sunat bunuh tak? Tak sunat bunuh. Tuhan buat dia comel jalan totek. Tak. Suka pula. Orang lelaki hamster. Bila duduk di rumah, luar rumah tiger. Faham? Betul tak? Orang lelaki di luar rumah dia tiger, rimau belang. Sembang kedai kopi jangan beken je. Garang je di luar rumah. Tengok pada janggut takut.
luar rumah tiger. Balik rumah tengok bini, tukar jadi hamster. Dia transformer situ. Saya tinggal di Seremban bersama dengan kakak. Saya kerja di sini, rumah keluarga di Kuantan, Pahang. Di mana saya haru jamak kosong? Adakah masa pulang rumah keluarga di Kuantan selama 3 hari dikira musafir? Atau jamak kosong ketika masih di rumah kakak pada hari yang ingin bermusafir? Dia tinggal di Seremban, rumah keluarga di Kuantan. Bila dia boleh jamak kosong? Dengan molek. Rumah kita yang jadi tempat tinggal kita tak boleh jamak kosong. Bang, yang bolehnya rumah orang lain. Walaupun orang lain tu mak kita, walaupun orang lain tu kakak kita, walaupun orang lain tu pak saudara kita, walaupun rumah lain tu rumah kita dulu, sekarang tak dah. Sekarang duduk di Seremban, dulu duduk di Kuantan. Tapi kita nak pergi ziarah keluarga kita di Kuantan, maka kita dikira musafir. Makna kalau kita nak pergi di Kuantan 3 hari saja, dalam perjalanan daripada Seremban boleh jamak kosong. Siapa di Kuantan boleh jamak kosong, kerana orang yang singgah 3 hari masih bernama musafir. Faham? Tapi kalau nak duduk di Kuantan 4 hari dan ke atas, maka hilang nama musafir, jadi nama mukim. Tak boleh jamak kosong. Faham? Dan bila balik ke Kuantan, nak balik ke Seremban, boleh jamak kosong dalam perjalanan. Sampai di Seremban, ni dah tempat tinggal kita, maka tak boleh jamak kosong. Faham? Dia bukan nanti rumah tu milik. Rumah tu tempat tinggal kita tak? Tempat tinggal kita. Walaupun namanya hotel, namanya hostel, namanya rumah sewa, situlah tempat tinggal kita. Nah, maka di situ tak boleh jamak dan kosong. Soalan seterusnya. Anggota sujud 7 bahagian. Adakah bila terangkat tangan dikira 2 kali sujud juga? Kita sujud 7 anggota. 1 dahi. Baliklah 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Bila kita sujud, nah, lepas tu ada orang dia akak tangan. Masa sujud tu dia akak tangan. Contoh apa akak tangan? Garu gatal. Contohnya tak? Maka akak tangan, adakah dikira 2 kali sujud? Jawabnya tidak dikira 2 kali sujud. Tetapi hendaklah ada tamakninah di dalam sujud dengan 7 anggota sebelum boleh kita akak tangan. Malah, maknanya kita sujud dah 7 anggota tamakninah sekejap. Sah dah sujud itu. Maka dia pun angkat tangan garu. Dia tak panggil mengubah sujud yang kedua. Dibolehkan. Yang tak boleh, masa turun tu tangan duduk belakang dah masa sujud. Daripada atas turun, tangan gini dah. Maknanya tak ada tangan tu letak menjadi anggota yang 7. Maka sujud tersebut tidak sah. Nah, yang dikira tambah sujud ialah dahi. Kerana dahi lah anggota sujud. Walaupun rukunnya syarat mesti 7, tapi dahi sebenarnya anggota sujud. Faham tak? Jadi main point dia dahi sebenarnya. Nah, batu orang yang akad pada tambah sujud dia panggil. Dia sujud dah, tapi dia berasa pasir ada. Dia pun akad buka ni sikit. Jawabnya 3 kali sujud batal sembahyang. Atau dia berasa pedih ada batu. Nah, dia pun akad buka ni pula 3 kali sujud batal sembahyang. Nah, tapi kalau kita berasa pasir ke apa, jangan kita angkat. Tekan gini berasa tajam ni, buat gini pula biar kena dek ni. Jangan angkat. Tapi kalau terangkat dengan tidak sengaja, banyak pun tidak batal. Nampak? Seperti tekak dia jenis sak sobar kereta racing. Dia pun bila sujud, Allahu Akbar. Faham tak? Tu tak apa. Dia panggil tekak spring. Bagus ni. Tanya bab-bab semayang. Bagus dia. Bab jamak apa semua. Soalan 3, ketika buang air keluar macam air mani. Air mani pula. Adakah perlu mandi wajib? Bukan air mani. Biasa kalau buang air besar dan buang air kecil. Biasanya itu air wadi. Lepas tu kita kena belajar. Nah, air yang keluar pada kemaluan kita, dia berkait dengan taharah. Taharah, at-taharah tu miftahus salah. Kalau taharah kita tak sempurna, maka tidak sah semayang kita. Nah, ni belajar bab taharah. Nah, ni duk tengok tali basing. Pukul 7 tak keluar. Orang duk sibuk cari parking nak pergi dengar. Dia duduk rumah tengok TV. Nah, bukan tak boleh tengok TV sekarang. Balik kat dia tutup lagi rancangan TV. Dah tutup ah. Ke habis pukul 9 TV tutup. Kita balik rancangan telah ditutup. Siapa suruh pergi masjid? Tak.
Tak ada gitu, ada lagi. Macam-macam lagi. Nah, mari dengar dulu. Hak bodoh jadi cerdik. Hak tak tahu jadi tahu. Hak gelap jadi cerah. Nah. Tu air wadi, bukan air mani. Dia pekat gitu. Jarang orang keluar. Tapi pernah berlaku. Tak semua orang keluar. Sekiranya mandi wajib, air mandi yang masuk balik dalam beldi, adakah ia dikira air mustakmal? Ya, air yang terpercik menurut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i daripada badan kita yang belum terangkat habisnya hadas, maka air yang terpercik adalah mustakmal. Tapi bila masuk dalam air dalam baldi itu mutlak, maka dia menjadi mutlak. Ingat tu, fatwa Syekh Daud Fatani dalam kitab Jawahirus Saniyah. Faham? Jangan orang salah faham. Bila terpercik masuk dalam baldi, jadi dalam baldi air mustakmal. Tak betul. Yang terpercik memang mustakmalun kerana telah dipakai untuk akad hadas. Tapi air yang menunggu dalam baldi, dalam kolah, dalam beseng adalah air mutlak. Maka bila masuk air mustakmal dalam air mutlak, hukumnya masih mutlak. Dia bukan air najis. Ni air mutlak dengan mustakmal. Mustakmal tidak kuat untuk mengubah air mutlak. Nah, jadi dah salah faham. Nah, maka dia pun mercik, jiru air dalam baldi. Mercik dalam kolah, buang air dalam kolah. Nah, kata bodoh marah. Mani junub tepi dinding. Dari situ ada kolah, tepi dinding mandi ayah. Bukan anak, tepi dinding. Apa? Ni pasal tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Sebab tu Syekh Daud Fatani dengan Syekh Abdul Samad Palimbani Aceh. Gerela Fatani. Ni gerela di Aceh. Mujahidin bertemu dua orang, berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu. Nak cari ilmu agama. Kita sebelah rumah dak mari. Cerdik je. Belayar bukan naik jet ski laju. Zaman Syekh Daud Fatani, abad ke-18 Masihi. Pergi ke Mekah belajar agama dengan ulama-ulama di sana. Sebab apa? Sebab ayah Syekh Daud Fatani membaca satu syair yang terkenal. Man lam yakun ya'lamu za fal yas'ali in lam yakun mu'alliman fal yarhali. Jika kamu tidak ada ilmu, pergi mencari ilmu. Jika tiada ulama di negeri kamu, hendaklah kamu belayar dengan kapal kamu. Faham? Maka dia belayar zaman dulu, 200 tahun dulu, dengan Syekh Abdul Samad Palimbani, meninggalkan kampung halaman berpuluh-puluh tahun, balik menjadi ulama terbilang. Ngapa? Walaupun 200 tahun Syekh Daud Fatani, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani meninggalkan kita. Orang masih mengaji lagi kitab dia. Betul tak? Kitab Musalli, kitab Siyarus Salikin, kitab Jawahirus Saniyah, kitab Matla'il Badrain dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia rela bersusah payah meletakkan nilai ilmu Allah cukup begitu tinggi, sanggup tinggal kampung halaman bergadai nyawa di tengah laut untuk dapat ilmu Allah. Maka Allah letak dia, nama dia paling top di atas. Dia mati 200 tahun, orang sebut lagi nama dia. Kita dah mati, orang dah sebut dah. Kalau mati, go to hell, orang putih kata. Soalan kelima, adakah rebonding salah daripada segi hukum syarak? Hukum rebonding ni tidak disebut dengan jelas. Sebab tu dia ada percindihan, percanggahan. Setengah kata haram kerana mengubah hukum Allah, setengah kata tidak haram. Yang kata mengubah hukum Allah, dia ambil hadis al-mughayyirati khalqallah, mengubah hukum Allah haram. Betul juga sandaran je. Ada yang mengatakan harus. Kata harus, mereka ini juga menerima hadis ini mengubah hukum Allah. Tetapi mengubah yang haram, hendaklah yang pertama disebut dengan sarih, iaitulah la'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Allah laknat cukur bulu kening dan yang tukang cukur. Dah sebut tentang luruhkan rambut. Kemudian yang kedua pula menjadi tandarannya ialah mengubah yang haram, mengubah yang kekal. Haram. Adapun rebonding dia kekal. Dia jadi khatam mula. Maka tidak haram. Betul juga. Jadi ahli fiqh belaka, kita boleh taklid belaka, semuanya benar belaka. Tak ada masalah. Kita terbuka. Nampak? Waktu dalam bab hak jenis merah pipi. Sekarang ni dia merah pipi ni, dia boleh buat satu kaedah pembedahan. Dia tak bedah sebenarnya. Dia merahkan pipi perempuan, tak payah pakai apa benda ni, alat make up. Tak payah pakai alat make up.
Neh, pergi dia hospital di klinik, dia akan buat pipi ni sisi merah macam pakai makeup. Hukumnya haram kerana pengubahan yang kekal. Nah, maka yang pakai lama tu, blusher lama apa, tidak haram kerana tidak kekal. Balik sapu air, tangga hitam semula pipi. Nah, jadi gitulah kaedah. Jadi kalau orang perempuan nak rebonding, ulama Kenyang pula buat fatwa, boleh, ataukah yang mengatakan boleh, tapi untuk tunjuk pada suami. Bukan nak keluar pergi pasar, nak pergi belajar, nak tunjuk ke orang, tak pakai tudung. Hukumnya haram. Soalan seterusnya. Hukum tidak datang berjemaah di surau masjid. Jawabnya dapat RM1 solat di rumah. Solat berjemaah RM27. Nah, dah gitulah, rugi dia. Rugilah. Dalam mazhab Hambali haram, dalam mazhab jumhur ulama tidak haram, tapi dia rugi. RM1 ni RM27. Allah rugi nah. Kalau kita pergi tengok kedai, orang jual, kedai tu baju 27, kedai ni RM20. Hak mana kita nak beli? Beli RM1 lah untung. Nah, sebab apa? Kita dapat duit kita tidak rugi. Jadi gitu juga. Nah, harta nak banyak, maka harta yang paling banyak harta Allah. Dan berjemaah dengan keluarga, dan berjemaah bersama dengan orang ramai. Sebab dalam keadaan sekarang kita terima, tak semua orang kadang-kadang boleh datang berjemaah setiap masa. Hak ni kerja jauh, hak ni kerja shift dan sebagainya. Apabila sempat, pergilah berjemaah. Tak sempat, tak ada masalah. Apakah karaoke tempat awal seperti majlis tertentu, terutama kawasan masjid dan surau? Karaoke ni tidak haram, menyanyi pun tidak haram. Yang jadi haram tu al-radio. Nah, umpamanya menyanyi terlolong-terlolong, dah ganggu orang bang, haram. Walaupun bernasyid, bang, bila menyanyi depan suami dia, haram tak? Tak haram lah, depan suami tak ada masalah sebab dia mahram kita. Nah, tok kita, tok nyang kita nyanyi, puang kita dengar, haram tak? Tak ada masalah. Tok nyang kita nak karaoke lagu Led Zeppelin, tak ada apa-apa. Lepas tu dibenarkan dalam perkahwinan, kenduri boleh pasang nasyid, boleh pasang orang nyanyi. Bapa boleh. Dan Rasulullah benar nyanyi masa kenduri, betul tak? Kita jangan over sangat lebih pada Rasulullah. Jangan over, kita jangan maknanya lebih pada ulama. Ulama kata boleh. Seperti kita pasang orang nasyid CD dia, atau kita panggil penyanyi lelaki, boleh sebenarnya. Jangan orang perempuan nyanyi. Baik, kita ambil hak boleh padang CD orang nasyid bernyanyi kerana majlis kahwin, atau panggil penyanyi laki-laki, contohnya harus pada syarak. Tapi bila orang bang berhenti yang banyak berlaku orang bang tak tutup juga. Nak duduk belawang dengan speaker masjid. Bila dia rasa slow pula dia kuat balik. Slow masjid ini sudah jadi haram. Bila orang bang tutup dulu hiburan tu, orang tengah azan. Sekejap, berhenti sekejap, buka balik. Soalan seterusnya. Jika seorang hamba itu terbabas solat subuh. Ni tadi dia kata kawan, ni seorang hamba pula. Padahal dia dah. Tak usah malulah kata gini, jika saya terbabas. Sebab bukan orang kenal pun, ada letak gambar. Batulah nak khabar kita ni manusia sememangnya tak mau mengaku kita salah. Betul tak? Itu fitrah kita. Sebab tu kita jadi ta'assub asabiyah. Bila kroni kita zalim pun kita buat senyap. Fitrah manusia. Kalau salah orang tak bising. Batulah jalan selamat ulama tasawuf. Dia ngajar, kita pergi dengar dia ngajar tasawuf. Dia kata kita punya amalan ni macam kita berak. Amalan baik, kebajikan kita, tarekat kita, zikir kita, tasawuf kita, tahajud kita, ilmu kita, bijak kita, jangan kita ingat. Kita anggap sebagai najis. Kita pergi berak hak jambang sungai. Tahu tak? Jambang hak atas sungai tu. Nak buat jambang berak tarik jatuh atas sungai. Lepas tu mengalir. Bila berak, itulah amalan baik kita. Adakah kita ikut tarik tu lepas berak, ikut memutur? Tata. Tak? Ikut tak?
Dah ikut kau pandamu nak pergi mana-mana pun. Aku tak mau ingat dah. Ataupun kita balik rumah nengung teringat. Mana mak? Nengung teringat awak tarik tadi jangan. Itulah amalan baik kita. Bahkan dosa kita letak di depan mata, tulis di pintu-pintu bilik kita. Benda yang kita pernah buat dosa. Pernah berzina, tulis dekat katil kita. Faham? Tulis di pintu rumah. Pernah berzina dengan 8 orang awet, mina, ketung, seni, tulis itu. Biar kita rasa takut kepada Allah. Pernah tipu orang, tulis. Pernah menipu tahun 1998, RM3,000. Pernah menipu. Hak tu biar kita ingat. Bila kita ingat gitu, maka kita rasa dekat dengan Allah untuk bertaubat. Batu orang dulu-dulu dia letak batu nesang dekat katil dia. Supaya ingat pada mati. Saya pernah pergi rumah seorang. Dia tulis mati di dinding rumah dengan kapur penuh. Mi malik terya. Mati. Penuh di dinding rumah. Rupanya supaya ingat kepada mati. Wajib? Tak wajib. Nampak? Kok pandai dia di rumah dia. Baik dia buat pada gambar beruk, gambar monyet, gambar apa. Molek buat gitu. Meja makan kita, meja kopi, meja teh orang mari rumah tu. Tak payah beli tahun ni. Buat khanda meja. Tutup dengan kain kapak. Dekat kursi sofa tu bonesang, Pak Uti gitu. Bila jarang-jarang mari nak ngupak tak jadi. Faham tak? Jarang mari duduk tak? Tak dengar lagi. Tok Milan nikah pula saya lagi. Mu nak ngupak sama tu, tengok meja tu. Selok kat kain. Benda, meja benda. Khanda. Minta diri dulu dah. Assalamualaikum. Betul tak? Orang pun balik dia. Gula pun dah habis. Hanya terjaga telah siang kerana ada tetamu yang datang. Sama mana hak mana perlu dibuat dulu, sambut tetamu atau tunai solat subuh. Baik. Dia tertidur. Bila bangun pukul 8. Bila pukul 8 tetamu mari. Assalamualaikum. Jadi nak buat subuh dulu ke tetamu dulu? Dengar molek. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Faham? Siapa yang tertidur daripada waktu malam dan terbabah waktu subuh habis dah, maka sunat dia qada segera, tidak wajib. Faham tak? Tapi siapa yang tidur dalam waktu subuh, orang bang dah tidur lagi sikit, bangun-bangun pukul 8, maka wajib qada dengan segera. Faham tak jawapan dia? Boleh jawab lah. Jadi bila kita tertidur sungguh daripada malam, maka tak apa kita mandi dulu, sambut tetamu dulu. Tetamu balik, kita buat subuh tadi. Soalan seterusnya. Apakah sifat orang fasik? Orang fasik ni, bahasa Arab Melayunya maknanya orang yang tidak taat pada perintah Allah. Seperti perintah buat dan perintah tinggal. Contohnya al-khariju min ta'atillah ini, orang yang keluar dari taat Allah, orang yang bermain judi. Judi atau minum arak. Allah kata innamal khamru wal maisiru. Sawal azlamu rijsun min amali syaitan. Hukumnya dosa besar. Masuk dalam 7 dosa besar. Berjudi dan minum arak. Maka siapa yang main judi, walaupun suka-suka, dia jadi fasik gelorang ni. Dah mukmin mana orang yang beriman. Tapi mukmin yang fasik, mukmin yang melakukan dosa, dia engkar arahan Allah. Itu orang yang fasik. Ataupun lain-lain dosa besar. Orang yang suka mengumpat orang hak jenis menipu harta benda orang. Kalau menipu yang tidak harta benda orang ataupun apa benda ni keaiban orang lain, hak tu tidak jadi fasik. Fasik ni tipu harta orang. Dia bayar, tak bayar lagi, beli kata bayar dah. Dia ambil tu barang RM500, dah ramai orang beli kan. Kawan tu jual penapis air. Dia ambil, bila lama dah dia kata bayar dah. Kawan tu dengar, tak apa kalau bayar dah. Padahal tipu dah. Orang tu rugi tak RM500? Rugi lah. Yang nipu ni dia panggil fasik.
Apa jadi fasik? Kerana menipu harta benda orang, dosa besar. Dosa besar buat jadi fasik. Ataupun menipu maruah orang, negeri tipu. Nak dia buat cerita rekaan tipu sehingga kan maruah orang tercela, maka itu adalah fasik juga. Faham tak? Tapi kalau tipu yang tak terlibat harta orang ataupun melibatkan maruah orang, jenis suka cakap nipu saja je, tidak fasik. Kerana hak tu dosa kecil. Nah, contoh dia bila orang cakap ada kereta Mercedes, oh dia kata saya ada gak Mercedes tapi tak hari sini ada kapung. Padahal tak ada pun. Dia tipu tu rugi tak orang lain? Harta orang rugi tak? Maruah orang tercela tak? Tak ada, dia ya. Seorang-seorang dia. Dia panggil tidak fasik, nipu gitu. Dia panggil orang bodoh gitu. Nah, kalau orang cerita bab mata cicing, orang ni beli 1,500, orang ni beli 2,000, dia pun cerita tak. Saya dulu ada mata saya beli dekat 1 juta itu, jual ke orang. Padahal tak ada pun. Nah, jenis berahi cakap besar gitu. Nipu tak? Nipu. Tapi curi tak orang tak? Tak. Nipu dia seorang. Itu akal ekor dia sendiri. Hak tu tidak fasik. Apa tu makbong tu panggil. Seorang bapa meninggal dan kurang beramal soleh, tapi ada anak soleh yang boleh bekalkan di dalam alam barzakh. Kemudian anak soleh itu mati. Macam mana bapa meninggal itu tidak ada anak soleh lagi? Bapa ni tak berapa soleh, anak soleh. Bila ada anak soleh ni manfaat dia kepada ibu bapa yang telah mati. Awaladin solihin yad'ulah. Anak soleh dia berdoa pada ayah dia. Tapi dah bila anak dia mati, ada tak orang berdoa pada dia? Tak ada. Sebab tu jangan kita harap lagi kepada orang lain walaupun anak kita. Hak kita dulu kita press sekarang ini kerana kita masih hidup. Faham? Betul Nabi kata kalau anak soleh berdoa kepada kita, kalau tidak berdoa, kalau dia berjudi, minum arak, pergi kuda, disko, balik awal kita. Jadi jangan harap sangat. Batu daripada harta untuk digunakan pada faraid, maka sebahagian infak dulu fi sabilillah. Kerana bila dapat faraid ke anak kita, belum tentu anak kita buat sedekah untuk kita. Kena molek skepeng kita tak dapat. Dia dapat duit kita, tukar spoiler. Ni tukar ring sport. Ni tukar gelang baru. Mana bagian ayah dalam kubur? Tak ada. Yelek wang gepa. Tak ada. Soalan seterusnya. Panas. Dah. Panas sekejap je. Balik lagi sejuk lah. Buang baju, buang seluar. Sejuk. Buana ni Ustaz, hamba ni kerja beki sistem data di sebuah syarikat komunikasi. Baru-baru ini kena beki sistem data kedai nombor ekor. Benda gini akan berterusan walaupun hamba naik pangkat. Patutkah hamba berhenti kerja? Jawabnya, jangan tolong perkara-perkara dosa. Berhenti kerja tidak wajib, tapi pastikan jangan tolong. Dah kena pergi cek komputer bagian kedai nombor ekor. Dah muat punah biar nombor tu musing. Nampak tak? Jangan kita tolong beki pula. Tuhan beri kita akal kan? Tak boleh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ismi tu. Jangan, yang ni haram ulama tafsir kata, kamu bertolongan atas perkara dosa. Sebab bila kita tolong baiki komputer dia, maka perniagaan haram dia di sisi Allah berterusan. Jadi kita muat. Tak baiki apa-apa pun. Ataupun khabar-khabar, saya bagian nombor ekor, saya tak baiki lah. Nampak? Saya bagi yang lain. Tak boleh, awak kena baiki juga. Kena baiki juga, kita pergi saja. Tak payah baiki. Pergi baiki pun kita bagi. Balik. Tak baiki apa pun. Tapi bila kita baiki jadi baik, sehingga perniagaan yang haram dapat diteruskan, kita bertolong-tolong. Fikir sendiri. Batu orang yang kerja pam minyak, bila datang lori arak nak pam minyak, kita tak boleh pam. Biar dia pam sendiri. Faham? Nak tapung tayar tukar tiup, tak boleh. Ni hukum syarak. Biar orang nak marah pun. Sebab dia main tukar tayar, kita kedah tayar. Dia van lara atau kasbuk, kita pergi tukar tayar. Sebab kita tukar tayar, dia boleh pergi atas dak arak. Ni ta'awanu 'alal ismi. Jangan tolong. Dah nak beli tayar, beli tak ada masalah. Mu pasang sendiri bang.
Boleh tak guna tanah yang penamanya telah meninggal, tak ada waris? Jika boleh, perlukah buat sedekah atas namanya? Tanah ni tuang dia mati dah. Nah, lepas tu waris tak ada. Jadi boleh tak kita guna? Kata ulama, jikalau tidak dimarah, jikalau tidak digunakan, diimarahkan tanah tersebut, lalu kita buat untuk kebajikan, maka hukumnya harus. Contohnya, tanah itu kosong, tuang dia mati dah. Jadi boleh tak kita ceroboh, kita buat tazkirah di situ. Tuang dia mati dah. Bila tuang dia mati dah, bila kita buat tazkirah atau berkumpul sembahyang hajat atas tanah tu, atau tempat baca Quran, tuang dia dalam kubur, untung tak? Kerugi? Untung. Diharuskan pada syarak, dibolehkan. Yang tak boleh buat, benda salah pada syarak. Soalan seterusnya. Tahu ada? Sama muka. Baru ini timbul perdebatan berkaitan solat sunat lepas asar. Ada ustaz kata diboleh solat hajat lepas asar atas faktor keperluan dan hajat tertentu. Tolong jelaskan tentang ibadah tersebut. Pendapat yang muktamad, jikalau hajat itu selepas solat, maka tidak boleh. Kalau hajat itu sebelum solat, maka boleh. Faham? Jadi hajat tu bila? Selepas solat, hajat tu tak boleh. Sebelum solat, hajat sudah berlalu, baru solat, maka boleh. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum memandulkan haiwan peliharaan kucing? Kucing dia nak mandu. Mandu dok beranak tu lah. Bukan mandu JKA. Mandu JKA ramai anak. Jadi dia nak mandukan kucing. Dia ada beberapa hukum. Yang pertamanya harus, yang keduanya makruh, yang ketiganya haram. Bila harus? Bila kita lok dia beranak, tak pandai jaga anak, makan anak, atau biar sampai mati kelapa orang, maka harus kita mandukan dia. Faham? Yang kedua makruh. Macam mana makruh? Saja-saja je. Dia hijau dia tak ada, hobi dia takat kucing, wi mandu. Jalan-jalan apa kucing takat, wi mandu. Makruh buat kerja lagu tu. Tak? Jenis tak ada hijau. Yang ketiga haram. Bapa haram? Dia pergi mandu kucing orang sebelah rumah dia. Tak boleh. Itu hak orang. Apa hukum buat sujud syukur macam pemain bola buat tengah padang tanpa tutup aurat? Sujud syukur ni dipanggil ma fi nahwi solah. Ibadah yang sama maqam dengan semayang, iaitu wajib tutup aurat, wajib suci daripada najis, wajib suci daripada hadas, wajib menghadap kiblat. Nak buat lagi? Maka kalau ada pak ni tak apa lah. Tutup aurat, menghadap kiblat, suci pada hadas, suci pada najis. Tetapi sujud syukur sunat hanya kepada nikmat yang besar dan jarang berlaku, dan bukan benda yang lara. Kalau lara, bid'ah sujud syukur. Bapa mu sujud syukur? Allah berjaya juga beli tiket buah musim. Pasal orang duk berebut sangat nak naik buah musim tu, merry go round. Faham tak? Dia pun beli tiket, berjaya beli tiket, sujud syukur. Bodoh orang panggil. Sujud syukur biar benda yang besar, seperti dapat anak, dapat bini, dapat laki, dapat kerja, dapat tanah, dapat beli rumah. Itu benda besar, atau seselamat daripada kebakaran dan sebagainya. Benda kecil tak sunat sujud syukur. Bapa sujud syukur? Tadi beli roti canai, sujud syukur. Bapa sujud syukur? Beli nasi lemak, sujud syukur juga. Jadi kalau hak main sokang, tak payah sujud syukur. Faham tak? Kerana itu benda lara saja. Kemudian tak tutup aurat, tak sah. Saya guna gambar ustaz buat profile picture Facebook, boleh atau tidak? Gambar dia dah handsome lah tu. Yang awaknya tak ada masalah. Kita guna gambar orang, tak ada masalah. Tuang dia bagi, tak ada masalah.
Jangan ambil gambar orang ye bukan gitu, marah di tuan dia. Saya tak ada masalah. Pasal saya ambil kok mana pun answer nak mau. Dah tunggu mu puji, mudah puji. Adakah kita perlu terus berguru dengan guru yang telah terlibat dengan maksiat? Jawabnya, manusia ni tidak sunyi daripada salah dan silap. Faham? Lepas tu dia ada adab berguru. Walaupun guru kita tersilap buat maksiat, tak usah berhenti mengaji dengan dia. Yang kita nak ilmu yang dia sapa. Faham tak? Dia ngaji betul. Alif datang A, alif bawah I, alif datang depan U. A, I, U, lagi kita mengaji. Walaupun kemarin dia ditangkap basah dengan janda goreng misuk. Faham tak? Tapi dia ngajar tu betul. Dan kan dia buat silap gitu, kita nak tinggal guru. Kita ambil ilmu dia berminggu-minggu, bertahun-tahun, mana jasa kita? Sekali dia buat salah, kita pun kutuk dia, tinggal dia dan sebagainya. Sekurangnya kita sebagai murid beri tegurang. Tak apalah cikgu, tok guru nak buat guna, kita manusia. Pakak-pakak kita betul diri belaka. Sedap sikit dengar. Pasal yang maksum para nabi dan para rasul. Dan kan sahabat pun tersilap, dan kan imam-imam pun tersilap, dan kan orang-orang yang salafus salih pun tersalah. Jadi batulah kita jangan over sangat dalam menghukum guru kita sendiri. Sebab kita ni kalau guru orang kita kutuk kau sangat. Jangan. Dia memang salah. Murid ada tak salah? Ada tak salah? Lepas tu murid guru kata, awak dah belajar dengan saya sebab awak terlibat dengan ni. Biarlah dia tersalah. Teruskan ajar dia. Soalan seterusnya, bagaimanakah rupa telaga Kausar Nabi dan bagaimana luahnya lagu mana? Biar kita tak pergi lagi ni pada masyarakat. Dia tanya kita. Teruk main tanya gini. Jawabnya, tidak ada siapa yang pernah melihat. Cuma Rasulullah ditunjuk di dalam peristiwa Isra' Mi'raj, sehingga Nabi pun bercerita ketika turun. Ayat surah Al-Kausar. Tengah Nabi duduk, turun ayat. Nabi pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Siapa habis ayat? Dia bertanya sahabatku, wahai sahabatku, ya sahab, wahai sahabatku, nampak? Hal tadruna mal kausar? Adakah kamu tahu apakah al-kausar? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Nabi pun cerita, sebentar tadi Allah memberitahu kepada aku, Allah beri kepada aku kolam Kausar di hari kiamat nanti. Faham? Yang seluas mata memandang, yang cetong ni tak ambil air nak minum tu lah, orang panggil sini benda gayung. Oleh kau anda lah, cetong sedap sikit pasal dia ada hawa-hawa Perancis gitu. Cetong dia tu sebanyak bintang di langit. Air warna apa? Abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Dan banyak lagi sifat dia. Yang datang minum umat Rasulullah. Kemudian ada pula Imam Ahlussunnah wal Jamaah berkata, dan Nabi lain juga ada kolamnya sendiri. Cuma kolam yang paling hebat, kolam Kausar Rasulullah SAW. Nak minum kolam Kausar, kita junjung Rasulullah sebagai pemimpin dan kekasih kita. Soalan seterusnya, saya dari Melaka nak tanya, bagaimana nak kembalikan kebahagiaan rumah tangga. Saya dan isteri saya hari-hari bergaduh, kecuali Sabtu dengan Ahad tidak bergaduh. Esok sampai Jumaat akan mula gaduh semula. Satu Ahad saja dia baik dengan bini dia. Hari lain bergocoh bergaduh semua. Jadi kita nak jawab lagu mana? Dan kan bila bab bergaduh ni kita detail benda masalah dia. Jadi nak jawab dengan tepat tak boleh. Orang puang ni dia nampak lembut, sebenarnya keras. Dia nampak dia tak gerak, sebenarnya gagah. Dalam bab mulut menang dia. Betul tak? Menang dia. Tengok mak kita dengan ayah kita. Ayah kita tak lebat ni. Mak kita macam kena mesin gula. Nampak tak? Mulut. Dia memang orang puang, dia memang gitu.
Jadi bila kita berkahwin, ingatlah aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu, mana aku terimalah menikah dengan perempuan yang akan mendatangkan 1000 masalah dalam hidup aku selepas ini. Batu jangan senyum sangat bila nikah. Ada kan dia suka tau. Oh bila hari nikah, muka senyum amoh, tangan pegang kehi dah baju sanding, tak buang lagi. Waktu senyum sama mak senyum bos. Malam ni malam pertama. Tak senyum. Mu kena ingat baik mu jawab nikah tadi, mu memikul beban yang besar, lebih teruk daripada bela rima kau, daripada rima belang tu bini mu tu. Bang, dia lah akan banyak menipu mu, banyak lawang mulut, banyak canggah, banyak masangkan muka, banyak curi duit mu. Kena ingat tu. Banyak benda yang dia nak. Tengok dia tolak troli. Batu korang kalau shopping jangan bagi dia pegang troli. Sorry bos. Melainkan kita jutawan. Di shopping jangan bagi dia tolak, pilih sendiri. Ambil dia, bubuh dalam troli. Kita tolak. Sebab bila dia tolak troli, dia tak kira kita yang belakang. Dia kira dia ambil. Nampak? Troli tu kalau penuh 800, tinggi sikit daripada penuh 650. Pergi lah supermarket. Setengah 400, bawah lipi 170. Dia main ubuh. Sekali letak tok laki jatuh. Ni belakang duduk ikut. Dia dah peduli ubuh. Siapa kat bayar? Bang. Mu bayar lah. Mu pandai sangat ubuh. Tu jenis orang puang. Jangan beri dia troli. Kita pergi beli sendiri senang. Tapi gitulah. Tengok benda masalah yang jadi gaduh, benda masalah. Cakap melawak, memang di sini cakap melawak orang puang. Dah cukup dengan barang yang ada, memang di sini tak cukup sebab dia lebih pada budak-budak. Maka sebab tu kita kena terima dia. Walau teruk lagu pandai pun bini kita. Bang, jangan siapa cerak, malaikat tak ada kebaikan dalam rumah tangga. Dia nipu, cakap nawak, suka pergi jalan, suka berhabis piti. Jenis dia kalau tidak orang panggil lelaki lah pula kalau baik. Batu orang panggil wanita. Bila sebut mana wanita, mana yang banyak menghabiskan harta. Apakah hukum mengambil gambar orang yang tidak menutup aurat? Adanya kalanya harus, ada kalanya haram. Bila haram, kita bukan mahram bagi yang mendedahkan aurat. Dia mendedahkan aurat, kita bukan mahram, kita pergi tengok je haram dah. Apa tahu dia ambil gambar dia pula. Tapi kalau dia mahram kita tak ada masalah harus lah. Dia ambil gambar bini kita lanjang. Haram tak? Bini kita haram tak? Dia ada aurat dalam kita? Tak ada. Sebab tu perkahwinan ini bukan mesti jima, tapi dapat nikmat dengan melihat. Pasal aurat kita dengan bini kita tak ada. Dengan suami tak ada aurat. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki boleh tengok. Faham? Batu busti orang tua dia kahwin. Orang tua dah ada orang ceton dah. 3 selendar dah jalan gong. Berapa lama haji? 75. Tak. Nak kahwin lagi sebut dalam kitab fiqh walaupun umur 80, kalau toki kita nak kahwin tak ada duit, wajib kena siap belanja. Kalau tidak berdosa anak cucu. Faham? Sebab perkahwinan bukan mesti dapat anak. Ni anak nak marah. Wendeki ni. Nak mampu orang nak nikah lagi. Galak tu tua dah tu nak masuk kubur nak nikah lagi. Tak boleh kata gitu. Sediakan dia isteri. Sebab bukan mesti kahwin ini jima. Sebab kadang-kadang nikmat berkahwin dengan melihat. Aurat dengan suami isteri tak ada. Kita balik masjid lagi. Boleh tengok bini kita. Haram tak? Dah. Balik lagi. Yang main tak yang. Lama tak tengok awak lanjang. Harus tak? Harus. Tak ada masalah. Nikmat melihat. Betul tak?
Pusing. Okey, baik. Dah, tu nikmat. Malam esok kita pula kena. Tak? Tu imam balik masjid, abang sepadang saya. Malam ni abang pula. Jadi gambar tak tutup aurat mau pergi ambil gambar dia. Melainkan kita ambil gambar bandar raya, jalan, cokek ruk dan sebagainya. Tiba-tiba nampak ada tutup kepala belakang tu gambar. Tu lain, bukan disengajakan. Nak, dan ni gambar budak puang, selok kain, selok tu, selok ni. Orang sedap pukul. Duduk dalam white studio, lepas subuh sedap. Okey tak mau. Nak. Dah ambil lah, ada tutup aurat gitu. Nah, sebab tu kita tubuhkan digital mukmin. Nah, kita tak letak gambar orang tak tutup aurat. Kita ambil gambar monyet, gambar lembu, gambar kambing. Nah, gambar orang tua, model kita, Pok Mang. Gambar budak-budak. Nak menunjukkan fotografi ni tidak salah. Nah, tapi bahan yang dijadikan subjek tu salah, menjadi tontonan. Mana walaupun gambar beruk aku ambil, nah, tapi orang komen 4 juta komen. Di Mukmin 4 juta lebih dah komen. Nah, gambar monyet Mana walaupun gambar monyet tapi ada seni fotografi. Tak mesti gambar orang puan lawa. Nah, tu kata. Jadi Islam dia tak menghalang, kita kena ikut panduan dia. Mengapa Fatihah hanya dibaca kuat ketika solat subuh masjid dan isyak saja? Kerana ikut Rasulullah. Nampak? Fattabi'uni. Ikut aku. Nabi kata ikut aku. Siapa ikut aku, yuhibbukumullah. Allah sayang pada dia. Patut tak tahu dah sebab apa Nabi baca perlahan. Aku nak tahu juga. Tak usah cakap banyak. Hikmah je. Nah, sallu kama raaitumuni usalli. Aku semayang subuh baca kuat, mu baca kuat. Tak usah cakap banyak. Aku semayang zuhur baca perlahan, mu baca perlahan lah. Cuma hikmah-hikmah yang disebut bukan Rasulullah sebut, ulama-ulama yang kemudian. Tak ada salah, kita boleh nakal. Suami ingin berpoligami tapi isteri tidak beri. Ni dia nak tanya ni, dia koi dengan Fatihah dulu. Kutipan pada malam ini RM22,000. Alhamdulillah. Allah saja yang mampu membalas jasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang masjid tak mampu. Jadi dia nak berpoligami. Poligami ni satu kebenaran dalam Islam. Tetapi bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, seorang pun tak boleh kahwin. Tak usah kata dua. Tak. Jadi nak kahwin jangan ikut-ikut orang. Tak. Biarlah kita mampu. Bini tak bagi. Memang fitrah orang perempuan dia tak bagi. Dia poligami ni memang bukan semualah. Kebanyakan orang perempuan memang tak bagi. Dia molek dia sakit pun tak beri juga. Dia sakit tak boleh bangun. Nak laki nak kahwin seorang lagi tak bagi. Padahal dia boleh bangun dah. Duduk atas wheelchair dah. Ada juga gitu. Tak usah kata orang segar gini. Nak jangan main bab poligami, marah belaka. Sebab tu ketua polis negara tak berani poligami. Tak. Tak usah kata Tok Imam dah cetong teruk tu. Guru silat gayung seorang je bini. Padahal dia guru seluruh Malaysia. Pergi buat persembahan di Perancis, di Tokyo, San Francisco, tunjuk dia punya gayung hebat sungguh tak. Tapi bila dia balik rumah, dia digayung oleh isteri. Jangan main orang puang bisa dia. Jadi kalau nak kahwin juga, sebenarnya dalam Islam tidak perlu pada izin isteri. Cuma buat baik kepada isteri, baru kita berpoligami. Sebaiknya isteri pertama tidak bekerja. Dia hanya makan, minum, tidur, main Angry Bird. Tu saja dia pandai. Baru dia hidup senang lenang. Baru kita kahwin ramai, dia tak marah. Ni dia kena kerja, teruk balik kerja letih. Jadi kena cari makan, kena cari duit. Susah tak hidup dia? Susah, walaupun boleh RM2,000 sebulan. Lepas tu kita nak kahwin pula seorang lagi dia berasa hati. Jangan bagi dia kerja, awak duduk di rumah. Saya nak awak senang lenang, tidur, makan, semayang, berjalan, makan angin, shopping. Mewah hidup dia. Kita pun kahwin seorang lagi. Marah tak? Tak marah. Macam rimah.
Rima kalau lapar, nak boleh tak kita nak buat gurau dia? Rima tu 4 hari ada makan. Nah, tapi kita dia makan 1 ekor kerbau gemuk. Dia pun makan kenyang. Bekeng tak ke? Tak lah. Boleh naik atas pal dia okey. Ambil gambar tak marah. Rima. Faham tak? Tu. Orang puan jangan marah. Tapi dia memang banyakkan tak bagi. Nolak dia mati hidup. Bangun mula dengar laki dia nak nikah seorang lagi. Apa hukum menyertai pertandingan memancing dan apakah hukum memakan duit dari hasil memenangi pertandingan itu? Pertandingan bukan bermakna judi. Faham? Dengar molek. Pertandingan bukan makna judi. Judi lain. Jangan sebut pertandingan mana judi. Bila sebut hutang mana riba. Salah. Hutang mana ambil barang orang dan bayar ke dia, tu mana hutang, riba lain. Pertandingan ni makna bertanding. Ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Judi lain. Tiap-tiap peserta mesti mengeluarkan harta seperti duit sebagai taruhan. Kemudian daripada duit itu dibeli hadiah. Contohnya pertandingan memancing dikenakan RM100. Tak, contohnya. Maka kalau 1,000 orang, RM100,000. Faham tak? RM100,000 dia buatlah hadiah pertama RM3,000, RM10,000, hadiah kedua RM4,000 daripada duit itu. Baki RM40,000 masuk kocek penganjur. Contohnya. Jadi daripada duit peserta dibeli barang hadiah untuk jadi rebutan, maka itulah judi namanya. Yang tidak judi, duit peserta bukan untuk beli hadiah, untuk beli kek panas, untuk bayar sewa tempat mengair, untuk upah budak-budak dan sebagainya. Faham? Dan harta hadiah daripada pihak ketiga atau sumbangan syarikat tertentu baru tidak menjadi judi. Faham? Soalan seterusnya. Kita ada 3 minit lagi, boleh? Hak tak dang nak jawab ni, insya-Allah kita jawab di Syah Alam 29 dah, panjang umur. Apa hukum kalau solat kita selok lengang baju? Saya dengar ada yang cakap makruh. Saya mohon penjelasan. Bagus. Masalah-masalah ni walaupun benda remeh-temeh, tapi ada pertanyaan dan keinginan dan kemahuan untuk mengetahui sesuatu hukum. Cuma jangan kita belanja hak pelik-pelik. Dan ni budak-budak dibagi tanya hak pelik-pelik. Padahal pada ain dia tak lepas lagi. Nak, dia nak tanya tu hak hebat-hebat pertanyaan dia. Ni rugi. Nak, sedangkan pada ain tak erti. Dia ambil lagunah pun tak faham ni. Nak, baru benda-benda gini kita buat. Nak, sebagai maudhu' ataupun point daripada kita belajar. Ambil apa penting dulu belajar. Nak, sah batal semayang, masalah akidah, masalah kalimah syahadah, masalah sifat-sifat Tuhan. Nak, ni belajar kemah molek, baru kita tanya masalah hak pelik-pelik. Pasal itu ditanya masalah kita beli siapa dok di planet Mars. Dia baru belajar lagi. Kita kenal dia baru lagi belajar. Tak? Baru belajar. Patut belajar lah. Ni hukum tajwid. Ni tak? Cara belajar semayang. Biar hak tu dulu. Sebab baguslah. Tengok orang-orang muda ni bagus. Ramai suka pergi kuliah dan sebagainya. Cuma dah kita suka pergi kuliah ni, kita beramal lah. Jangan sembahyang subuh 8 suku pula. Kuliah ada sokmo muka dia. Subuh 8 suku. Tengok dalam CD nampak sokmo muka dia. Tapi maghrib jamak dengan Isa. Jangan buat gitu, buat malu untuk guru je. Jadi boleh ke tak kalau solat kita selok baju? Jawabnya tidak batal semayang kalau kita selok baju kita dalam semayang. Yang batal semayang selok kain. Nampak aurat. Maksudnya gini. Hukum melipat lengan baju kata ulama fiqh sengaja sebelum semayang adalah makruh. Sebelum semayang kita pun lipat gini. Makruh. Maknanya sunat kita buka lengan baju. Melainkan kita lipat kerana nak ambil wudu. Dan lepas ambil wudu kita buka balik. Nampak? Itu masalah lengan baju susah. Ada pun masalah kaki seluar, ada dua pendapat di berlaku tanah aku. Semua tak ada nah belaka.
Yang pertama dia kata kena lipat seluar. Tidak ada nah kena lipat, cuma bab isbal. Masalah makruh seluar bawah pada buku lali. Ini pendapat jumhur ulama. Makruh. Faham tak? Atas sama ereh dengan buku lali harus. Atas pada buku lali sunat. Jadi dia pun lipat seluar atas pada buku lali kerana qiyas masalah isbal tadi. Hukumnya boleh, tak ada masalah. Boleh lipat kalau seluar. Tapi kalau kain pelekat boleh lipat bawah. Tak boleh lipat, takkan lipat ke bawah. Tak, mereka kain pelekat dia keras macam kayu. Dia pun gulung ke atas. Jadi tujuan dia biarlah untuk ambil sunat atas pada buku lali. Jadi orang yang labuh jangan kata haram. Yang haram ni adalah kerana menyombongkan diri. Kerana asbab wurud hadis ini celaan bagi pemimpin musyrikin Mekah yang sombong dengan Allah dalam keadaan pakaian labuh sampai ke tanah. Jadi kita labuh bukan macam musyrikin Mekah kerana baju kita pakai labuh. Hukumnya tidak haram tapi makruh. Apa makruh? Tak berdosa pun. Apa sebab makruh pula? Sebab mukhalifus sunnah, menyalahi dengan sunnah. Tapi ada keadaan kita boleh labuh. Contohnya kita kerja askar. Uniform bomber, takkan nak sekat keting uniform bomber. Ataupun jadi askar polis hutang, takkan nak sekat keting, sekat beti, mai baca jadi tengok-tengok tepat lah. Bukan semua kena uniform. Macam pakai jubah juga. Takkan terapik pakai jubah. Jadi dia ada pakaian terapik ni. Kita nak sembahyang pakai jubah. Jadi kena faham molek-molek dalam bab ini. Dalam bab fiqh. Dan kita menerima pandangan-pandangan yang baik daripada mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dalam keadaan terbuka. Jangan kita ta'assub. Cuma kita beramal dengan pandangan seperti pandangan imam-imam Syafi'i kita. Kerana kita telah mendahului belajar fiqh Syafi'i. Nanti bila kita gini, maka terjadilah ukhuwah. Tengok orang India semayang cara mazhab Hanafi, tak ada masalah, tangan letak bawah. Mazhab Hanafi aku belajar dulu. Alhamdulillah. Luahnya dunia ini. Nampak dengan bagai-bagai pandangan yang tidak ada kecelaan sedikit pun. Di Mekah pula tengok orang Hambali letak atas dada pula. Ni mazhab Hambali. Aku belajar dah malam tu. Tentang letak tangan orang Hambali. Atas tekuk ni tak ada. Ni ada pesen baru atas tekuk begini. Tak ada, ni bukan mazhab ni ikut pandai dia. Hak bawah ni Hanafi. Hak bawah lagi bukan Hanafi tu. Bawah lagi bukan riba. Tu bukan Hanafi. Mazhab Hanafi bawah pada pusat gitu je. Macam bila gini kita pun minda kita pun tenang. Hak jiwa kita pun senang tak? Bila tengok bagai-bagai pandangan di seluruh dunia berkumpul di Masjidil Haram satu tempat di Masjid Nabawi. Barulah kita rasa ukhuwah. Ni dok tengok ni marah. Ni tengok orang pakai purdah marah. Dah biar kita tak mau pakai purdah, biar dia pakai purdah. Tengok orang pakai serban marah. Pakai serban marah. Tengok orang tarekat marah tarekat. Orang tasawuf dia marah tasawuf, dah pendekar masalah. Ingat. Ni semua ni adalah jamaah-jamaah Islam yang tak ada kecelaan apa. Yang tak baik hak karuk yang nak merosakkan tasawuf. Yang tak baik hak karuk-karuk yang masuk dalam tarekat. Bukan kata tarekat, dalam fiqh dia masuk ke? Dalam tafsir masuk ke yang menyesatkan? Semua bab, dalam bab akidah, dalam bab politik Islam dia masuk ke? Dalam bab banking Islam dia masuk ke? Sampai jadi rosak. Kita berpandang habis tak molek belaka. Lepas tu kalau kita ngaji pondok, ni ngaji universiti Islam, dia juga saudara kita. Cuma cara dia mengaji style moden. Baru tak ada perkelahian, baru tak balah. Kita pula orang moden pula. Ni ngaji pondok, alhamdulillah, dia ngaji cara talaki, cara lama, kita cara baru, sahabat kita. Bagus tak gitu? Bagus Lepas tu orang jemaah tabligh dia pergi panggil di rumah-rumah. Tuan-tuan perempuan pergi ke masjid. Malam ini ada kuliah. Dia tukang panggil. Bila dia sapa, ustaz-ustaz kita pula mengajar dalam kuliah. Comel tak? Comel selalu dah. Jadi insya-Allah apa yang betul daripada Allah, hak salah memang hak saya sendiri, dan insya-Allah kita akan jawab baki daripada soalan ini di Masjid Negeri Shah Alam 29 hari bulan insya-Allah.
Kita doakan sikit perhimpunan kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailah mubarakah min as-su'alil maqbulin wa la min al-ashqal mardudin. Allahumma ja'al akhir kalamina fid dunya qawla la ilaha illallah amitna 'alaiha wa la maftun wa la mughayyirin wa la mubaddilin. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. بدر المدينة اهتدى لنور نبي الأنام وجيت ألبي النداء والقلب شايل كلام. بدر المدينة اهتدى لنور نبي الأنام وجيت ألبي النداء والقلب شايل كلام. الله 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 حبيبي المصطفى. الله 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 شافع المصطفى. الله 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 حبيبي